أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير واجعلهم من المعزون في السماء اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, amanah ya Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita umur lagi, panjangkan kita lagi dalam ibadat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang telah lalu yang kita duk bercara masalah Safa dan Marwah. Ialah dikatakan Bukit Safa dan Bukit Marwah ialah satu tanda di atas tanda agama dan di atas satu tandaan kekuasaan Allah taala. Kemudian apabila ketika kita pergi umrah, Allah Subhanahu wa taala suruh kita saat itu bersafa dan bermarwah, yakni kita naik di atas Bukit Safa dan Bukit Marwah. Maka di dalam hati-hati orang beriman itu rasa tak sukalah. Kenapa? Jadi kerana amalan bersi'i di Safa Marwah ni asalnya daripada amalan orang kafir Quraisy itu. Apabila dia naik di atas Bukit Safa, dia sapuhkan berhala, ambilkan tafa'um, ambil berkat dengan berhala di atas Bukit Safa. Apabila sapa di Marwah, dia sapuhkan berhala yang ada di Bukit Marwah. Sebab itulah mereka rasa tak setuju. Sebab itulah Tuhan tu ayat ta, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tuhan kata, kamu menujulah kepada Baitullah untuk buat haji ataupun buat umrah, dia tidak salahlah oleh kamu saat itu bertawaf di antara Safa dan Marwah. Dan Allah Taala firman laginya, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Tuhan kata lagi, dan barang siapa yang mengerja sunat kebajikan daripada tawaf, yakni makna kata dia tawaf sunat. Tuhan kata wa man tatawwa'a khaira. Asal tatawwa' ni makna kita buat tu di atas rela hati, di atas suka hati, yakni kita bertawaf sunat. Bukan tawaf di atas Tuhan paksa. Adapun masalah ke atas kita setiap-tiap orang muslimin ataupun tiap-tiap orang mukallaf, maka wajib di atas kita sekali haji dan sekali umrah. Makna kata ditutup oleh syarak dan ditutup oleh Allah, wajib atas kita sekali haji dalam umur seumur hidup, sekali buat haji ataupun sekali menginjau haji ataupun sekali umrah ni perkara yang difardu ataupun perkara yang dipaksakan oleh Allah dan tekan oleh Allah di atas kita. Tapi kalau seorang tu rela, perhara ni supaya ni lah, ya ada supaya kita misalnya ibu bapa yang dikasihi supaya masalah sedekah. Kemudian sedekah tak ada dua, ada zakah wajib, dikatakan zakat perniagaan ataupun zakat buah ataupun zakat tanimi, hak tu orang panggil wajib. Dan ada satu lagi sedekah, makna sedekah sunat. Sebab tu dalam Quran ia tak ibarat dengan lafaz zakat, bahkan Allah Taala sani ibarat dengan sedekah. Mana Tuhan katanya, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Tu Tuhan ibarat dengan sedekah. Kemudian sedekah tu sabit bagi orang-orang fakir dan miskin. Murad dengan sedekah tika tu ialah sedekah yang diwajib apabila kita buat perniagaan, siapanya nisa, siapanya haul, maka wajib tah kita saat itu bersedekah, yakni zakat. Dan ada sedekah rela hati, kita duduk saja Tuhan tak ada paksa, wasa suka masuklah masjid, nampak peti khairat adalah masjid, cabut 20 kok 50 kok boh dalam peti tu rela hati.
Orang panggil dengan suka hati. Seperti sini kata, wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa mengerja sunat kebajikan daripada tawaf, yakni dia nak tawaf sunat. Sebab itulah apabila kita pergi Mekah, maka sunat di atas kita banyak tawaf. Apabila masuk dalam Baitullah, masuk dalam Masjidul Haram, maka sunatlah kita banyakkan tawaf sunat. Lepas-lepas kita semaya jemaah, lepas-lepas kita saat ni wirid dalam sejarah, maka kita turun di benda bagi Baitullah, di benda Baitullah kita tawafkan sunat 7 keliling. Kemudian tawaf sunat tak ada kena bersihin yang lain pada kita buat umrah. Adapun umrah ni rukun dia 45, semuanya 5 perkara. Yang pertama kita pergi di miqat dia mana? Hak tu orang panggil umrah. Umrah sunat, umrah wajib semua tu 5 rukun. Mana? Yang pertama sunat kita tubik di tanah halal. Mana? Di Masjid Aisyah ataupun Masjid Ji'ranah. Sunat niat di miqat. Kemudian apabila kita keluar daripada miqat yang tempat kita niat, masuk di dalam Masjidil Haram, kita tawaf 7 keliling. Tu rukun dia. Dan yang tiganya masalah kita saat itu bersih. Mana bersih di antara Safa dan Marwah. Yang keempatnya masalah kita saat itu bertahallul. Dan yang kelimanya kena tertib. 5. Ini dikatakan rukun-rukun bagi umrah. Maka setiap-tiap umrah saat itu ia kena tawafkan Baitullah dan bersih. Ada pun masalah kita tawaf sunat. Tawaf sunat tak ada kena bersih dah weh. Tak ada kena bersih. Dan lain daripada tawaf, lain pada tawaf sunat ni, maka kalau kita suka dan kita nak tatawuk, nak relakan hati mengerjakan sunat dan kebajikan daripada rela hati, maka bahawasa Allah Ta'ala itu Tuhan yang menerima syukur bagi amalannya. Amalan bagi siapa? Jadi Allah Ta'ala saat itu sangat-sangat suka. Allah Ta'ala sangat-sangat menerima. Allah Ta'ala sangat kabulkan syukur bagi amalannya, amalan seorang. Misalnya seorang ni di atas dia wajib fardu ke? Haji yang di fardu ya khijah dah. Maka dia nak naik haji kedua, panggil haji badal. Kemudian dia tawaf dah wajib. Kemudian dia nak tawaf sunat. Maka Tuhan saat ni sangat suka kepada tawaf yang sunat dan tawaf tatawwu itu. Allah Ta'ala sangat suka mana? Yakni Tuhan sangat terima syukuran dia itu. Apa makna menerima syukur Allah? Nak tafsir lagi, nak taswir. Menerima syukur bagi amalannya dengan diberi pahala, diberi balasan pahala. Tu makna Tuhan terima syukur bagi seorang, yakni Allah Ta'ala beri balasan pahala atasnya, atas barang siapa lagi amat ketahui dengannya banyak sedikit dan turun pada orang Yahudi. Makna kata bagi Allah Ta'ala sangat terima. Sebab itulah kalau kita lah ni misalnya ibu bapa, kita seni dah, rezeki pun banyak dah, harta pun banyak dah. Lepas tu kita semaya jemaah tak tinggal weh. Mari sejid tak tinggal. Buat majlis zikir tak tinggal. Majlis baca Quran pun tak tinggal. Maka orang ni Allah Ta'ala sangat-sangat syukur ke dia. Allah Ta'ala sangat menerima kesyukuran dia tu. Makna Tuhan akan beri pahala dan beri balasan kepada dia dengan sebab dia tu satu orang yang banyak kerja taat dan banyak rela hati untuk mengerjakan taat supaya kita duk jauh inilah. Kalau orang duduk Mekah luar-luar masuk ziarah, tawafkan Baitullah. Ya wak dah wajib, kamadi wak sunat pula. Kamadi wak sunat ni mana Allah Ta'ala sangat-sangat terima. Supaya kita di hari ni cukup lekat belakang dah. Tapi semaya tak tinggal, jemaah tak tinggal, mai sejid tak tinggal, baca Quran tak tinggal, dengar orang ngajar. Ya Tuhan sangat-sangat terima dia. Dan pula Allah Ta'ala syukur kepada dia. Apa Tuhan syukur, menerima syukur? Yakni Tuhan balas ke dia, akan balasnya ya Allah Ta'ala akan bagi pahala ke dianya. Lagi amat ketahui dengan dia, banyak sedikit dia akan tahu dan turun pada orang Yahudi. Ayat ni asbabun nuzul ta, wa man tatawwa khaira fa innallaha syakirun alim. Hak ni Allah Ta'ala akan turun juga ayat ni kepada orang-orang beriman. Patu dan turun pula pada orang Yahudi. Tengok ni ayat ni asbabun nuzul turun kepada orang Yahudi mana?
innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ini ayat ni asbabun nuzul, sebab turun ayat yakni Allah Taala turun kepada orang Yahudi. Yakni Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni kepada orang Yahudi. Mana ayat katanya Tuhan kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, bahwasanya segala mereka yang sembunyi mereka itu orang Yahudi. Fak ni dia sembunyi, dia menyuliti dan dia susu akan hukum. Dia susu akan hukum-hukum hukum mana? Barang yang telah kami turun, barang yang kami turun dalam Taurat, yang kami turun dalam Quran. Fak ni dia susu. Macam mana kita kata sifat-sifat Nabi. Nabi akhir zaman dia sifatnya lagu ning. Orang rupa parahnya tinggi tak tinggi sangat, rendah tak rendah sangat, lagi pula rupanya putih merah. Kamar di Yahudi kata benda ni. Yahudi susu benda ni, hak yang disebut di dalam Taurat dan sebut juga dalam Quran, ya susu. Sebab tu Tuhan turunkan ayat ni kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, bahawa seorang apa segala mereka mana yang sembunyi, yakni Yahudi, yang sembunyi mereka itu Yahudi akan hukum barang yang telah kami turun daripada segala kenyataan. Agapo yang barang yang dia susu daripada segala kenyataan dan keterangan. Agapo barang keterangan yang terang dalam Tauratnya atas pekerjaan Muhammad. Semua di atas kerja Muhammad. Akhir zaman dia khatamun nubuwah, dia akhirnya nabi, dan dia di akhir kata akhir kesudahan nabi, dia inilah nabi hak akhir sekali, hak sujung kali pada akhir zaman. Maka dia ni dilatihkan dan ditimbukan dia di kalangan qabailil Arab, bukan daripada golongan Bani Israel. Tu heroyak dah dalam Taurat, tapi fak Yahudi ya susu, ia sembunyi, ia tak royak kepada kaum-kaum dia daripada kenyataan yang sebenar yang Allah Ta'ala sebut dalam Taurat. Dan hidayah menunjuk segala hukum-hukum. Hidayah hadut tunjuk kata Nabi yang akhir zaman ni lagu mana, sifat ia lagu mana. Kalau orang dapat faham, dapat dengar daripada benda sebenar, mereka dapat hidayahnya daripada benda sebenar. Tapi ia kata dia susuk, ia sembunyi. Teman-teman, dan hidayah menunjuk segala hukum-hukum seperti hukum rejam. Pera ni hukum rejam ni dulu satu ketika Nabi duduk di Madinah, ibu bapa dah Nabi duduk Madinah. Kemudian ada satu ketika berlaku orang Yahudi berzina. Ini kisah ni mana kata orang kafir Yahudi dia susuk hukum rejam yang ada sebut di dalam kitab Taurat. Ni fak ni tak benar. Tuhan kata ayatnya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, barang yang kami turun daripada segala kenyataan yang sebenar dan pertunjuk hak yang ada dalam Taurat, mereka susuk. Mana hukum rejam? Ada satu hari ibu bapa orang Yahudi di kalangan Madinah, orang Yahudi duduk di Madinah, dia berlaku zina. Kemudian daripada fak-fak Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, dia kata orang yang berzina tak ada kena hukum rejam. Kemudian Nabi ada sekali, Nabi panggil dia, fak dia duk baca kitab menjumpa Nabi. Nabi kata panggillah ketua Yahudi mari, ulama Yahudi mari, aku nak berkecek sikit. Nabi kata kemudian tepat ayat dan pula kitab Taurat hak tentang orang yang berzina kena rejam. Dia kata gitu, dia baca bari hak atas. Baca bari atas saat itu dia tak royak. Dia kata dalam Taurat kami ni tak ada royak orang berzina kena rejam. Dia kata Muhammad. Kemudian Nabi itu dengan mukjizat Nabi, Allah Ta'ala tahu kata Yahudi duk katuk muka mana, duk katuk ayat mana, baris mana. Ya kata ulama Yahudi, cuba mu akik tangan mu duk katuk tu ayat duk bercara tentang hukum rejam dah tu. Pas dia pun akik ada sungguh. Apabila ada sungguh, dia berasa malu ke Nabi. Sebab itulah Tuhan kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinah. Ya susuk, ya katuk dengan tangan dia.
Di dalam Taurat ada cara ke masa ayat rejal, ada cara tentang hukum rejal, ya katuk dengan tangan. Nabi kata, "Hei ulama Yahudi, cuba mu akidlah tanganmu sikit sebab di bawah tanganmu ada cara tentang hukum rejal." Ya malu paling pungut tu baik daripada majlis tu. Sebab tu dia kata, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat." Dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia susuk juga. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Taurat ada riwayat Nabi kan? Nabi tinggi tak tinggi sangat, rendah tak rendah sangat. Makna kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sebut di dalam kitab Taurat saat itu, makna kata tinggi rendah Nabi sederhana. Sederhana. Kama dia giroyak sifat Nabi yang susuk sifat benar. Oh, ya kata Muhammad ni tinggi berdoa. Kama dia tubuh Nabi kita sederhana. Ya tahu tubuh Nabi kita ni ya susuk benar-benar. Ya kata tubuh Nabi kita 4 segi. Dia tak karuk ya. Jahat dia menyuliti akan hukum-hukum dan sifat Nabi yang sebutlah Taurat. Ya kata Nabi tinggi, besar dan tubuh Nabi 4 segi. Tu tak betul dia. Apa ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, daripada kemudian barang yang kami nyatakan dia, barang itu selepas daripada kami nyatakan dia kan barang kan yang tu kami nyata Tuhan itulah bagi segala manusia. Kami sudah nyata dah, Tuhan kata kami sudah cerita dah, kami sudah turun dah, sudah royak dah kepada manusia semua benda-benda yang ada dalam Taurat dan dalam Quran. Kami menyata semua dah, Tuhan kata bagi manusia. Menyata di mana? Pada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat tu hukum rejal, Tuhan kata kami menyata dah, kami menerang dah kalau orang berzina tu kena rejal. Lepas tu sifat-sifat Nabi akhir zaman, dia tinggi tak tinggi sangat, rendah tak rendah sangat, dan tubuh dia tak besar sangat, sederhana. Kami sudah nyata bagi manusia, tapi kamu duk susuk. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanirrajim, Tuhan kata setengah daripada ayat yaktumunal haqqa wa antum ta'lamun dah. Tuhan katanya kamu saat ni tu duk gapo orang panggil duk talbis, duk we jadi kesamaran benda yang benar dengan benda gawa benda tak benar. Dah Tuhan kata dalam Quran wa antum ta'lamunal kitab dah kan. Tuhan kata tu dalam Quran, kamu mesemare kesamaran, kamu buat jadi keliru akan ayat-ayat Allah, akan benar-benar dengan benda tak benar kan. Tapi kamu tahu tentang kitab Allah Ta'ala macam mana. Wa antum ta'lamunal kitab afala ta'qilun. Kamu tu tahu kitab royak lagu mana, nyata lagu mana, tapi kamu saat itu tak ada berfikir dan tidak berakal. Ulaika yal'anuhumullah, orang-orang yang susuk tentang ayat-ayat Allah, dan orang-orang daripada Yahudi yang susuk barang yang turun oleh Allah Ta'ala daripada kenyataan dan pertunjukan di dalam kitab Taurat. Orang ni menyusuk daripada Yahudi, golong Yahudi. Tuhan jawab sini tak? Ulaika yal'anuhumullah, bermula mereka itu Yahudi itu yang mesbunyikan ayat Allah daripada hukum-hukum rejal, daripada sifat Nabi Muhammad. Ya tusuk ya tak royak benar-benar, bahkan benda tu Tuhan sudah buka dah, Tuhan sudah menyata dah ibu bapa, tapi ya susuk. Orang tu balasan dia melaknat akan mereka itu. Apa melaknat? Yakni mengkutuk. Bahasa anak kita melaknat, bahasa Arab, bahasa Melayu, mengkutuk dan memerkai dan memarah akan mereka itu, akan Yahudi. Melaknat oleh Allah. Allah Ta'ala laknat orang macam ni, orang duk susuk kara yang benar daripada hukum rejal yang sebut di dalam Taurat. Dia sebut apa? Dia susuk tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala melaknatkan dia. Arti apa? Arti menjauh akan mereka itu Yahudi, menjauh daripada rahmat Allah. Apa arti Tuhan melaknat? Maksudnya
Tu tafsir lagi sarah tanah. Arti apa? Arti melaknat oleh Allah kita. Arti apa? Yakni maksud daripada melaknat dan mengkutuk dan memarah mereka oleh Allah akan mereka mana? Menjauh, yakni menjauh oleh Allah. Gitu. Menjauh yakni menjauh oleh Allah akan mereka itu, akan orang-orang Yahudi menjauh daripada rahmatnya, rahmat Allah Ta'ala. Orang ni orang duk susu ayat Allah Ta'ala dalam Taurat. Taurat sani ada sebut dah Tuhan menerang semua bagi manusia, kata hukum rejal tu ada di dalam Taurat. Tapi fok ni susuk weh, fok ni katuk dengan tangan ya tak kata nak. Ya kata fok kita zina tak ada kena rejal sebab Taurat tak ada roya. Ya katuk benar-benar, ya katuk benar kenyataan yang manusia saat ni tu Allah Ta'ala sudah buka, sudah nyata. Ya katuk orang ni Tuhan mereka. Apa mereka? Orang ni jauh daripada rahmat. Lepas tu kita boleh cek kita. Dan apabila kita jauh daripada rahmat, makna kita kerja gapo pun tak jaya weh. Duk tah dunia kerja pun pagi sampai petang apa tak ada boleh po. Kau kerja kau jatuh, kau kerja kau tak leh rezeki, kau kerja kau lekat hutang menjela rata orang tu jauh pada rahmat Tuhan tu. Kau kerja kau tak leh duit. Kau kerja kau lekat hutang. Kau kerja, kau kena duk bayar hutang orang. Kok mana mu kerja tak ada berhenti kau lekat hutang ni? Ni bermakna kata maksud orang ni Tuhan marka dah dia tu. Tuhan marka. Supaya juga orang Yahudi yang nampak kata benda-benar ya buat tu, tapi hakikat dia duk susu ayat Allah dan hukum Allah, Allah Ta'ala laknatkan akan dia. Wa yal'anuhumul la'inun, dan melaknat akan mereka itu, melaknat mereka, orang pun laknat tah dia, supah tah dia ni. Tu makna melaknat, menyupahi akan mereka itu, akan Yahudi, oleh segala yang melaknat, oleh orang-orang melaknat mereka itu. Siapa dia? Al-la'inun, iaitu segala yang melaknat tu malaikat. Malaikat semua di lapis langit semua ni duk laknat di atas orang, duk susu ayat Allah, duk susu hukum Allah di dalam Taurat daripada hukum-hukum rejal dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat semua duk kutuk tah dia. Malaikat tak celakalah orang ni. Supaya kita lah ni lah, kalau kita tu malas maya, malaikat duk gawa, duk rupah tah kita, duk supah hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari, mik malam sampai pagi, pagi sampai malam, duk supah tah kita, tah kepala kita, sebab kita tak semaya, duk makan rezeki Allah, duk makan nikmat Allah tapi tak taat pada Allah. Allah serat dah, Allah Ta'ala sendiri tu laknat, dan malaikat hamba Allah Ta'ala duk laknat juga tah kita, duk kutuk sebab tu kita tak jaya apa tu kita. Kita nak misal beberapa, kalau kita duduk dalam kampung, orang duduk doa tak molek semua kita lalu piah, dia mata ya tu tak jadi. Lalu piah dak pai muka orang mukmin seorang, dia mata ya tu teruk, makan getah tak betul tu, makan saka tak betul tu. Orang pakak duduk doa lah tu lah umur. Duduk doa dengan mereka gitu semua, duduk doa dengan kutuk semua. Orang ni tak jaya, apa kita tahu seorang berdoa. Malaikat amin. Ya tu tak jaya weh. Kenapa makan harta tak betul? Malaikat tu amin. Mari dak pe orang lah, orang kata dia tu tak halal, kalau tak orang tak boleh sayang dengan dia. Kenapa makan harta tak betul? Malaikat amin. Pas 40 orang malaikat amin. Pas nak jaya kok mana? Nak rahmat kok mana? Nak dekat dengan Tuhan kok mana? Kau jauh. Sebab malaikat diri pun duk laknat, dan segala orang-orang beriman pun duk laknat tah dia. Maka dengan sebab berkat malaikat kata amin, orang beriman duk doa tak molek tah dia, maka sebab itulah orang ni jauh daripada rahmat, jauh daripada kasih ni Allah, jauh daripada lingkungan kesiabelah Allah Ta'ala. Antara dan segala orang mukmin, segala mukminin, orang mukmin pun duk laknat gak di atas Yahudi weh. Semua orang mukmin tak celaka semua Yahudi ni. Supaya di hari inilah orang dak azab orang munggawa. Muslimin di Palestin kan, nak sodak kadang duk tidur, khabar-khabar kata nyodak meruk sodak dah weh. Patu pia supah, Allah Taala supah. Patu malaikat-malaikat pun supah. Lagi pula orang mukmin kata nak, oh celaka sungguh Yahudi ni. Orang duk kutuk, orang duk laknat ke atas dia dengan sebab dia jalan tak benar, duk susuk hukum Allah, dan dia duk susuk tentang ayat-ayat Allah Taala dalam Taurat. Atau tiap-tiap satu dengan doa atas mereka itu dengan laknat. Dengan sebab tu mereka tu terlaknat tu.
Dengan sebab orang doa, tengok kita doa Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin. Ha tu, mintalah Allah Taala hinakan orang musyrikin, orang kafir, minta Allah Taala hina. Wa dammir a'daka a'da'ad-din, minta memperacur ya Allah akan orang-orang yang lawan engkau ya Allah, yang dak menetek agama engkau, minta engkau peracur. Ni doa-doa orang mukmin. Kadang-kadang dia terlaknat dengan doa-doa orang beriman. Ha sebab tu ibu bapa, amo nak koyaknya dah apabila seorang ni dia buat main-main dengan semaya. Nak misal contohnya orang ni dia buat main-main dengan semaya. Dia semaya tak bersungguh, kadang-kadang lewat-lewat nak masuk asar baru semaya zuhur, nak masuk maghrib baru semaya asar. Orang yang melengah-lengah ke semaya macam ni, buat main-main dengan semaya, kama dia dalam hadis Nabi kata orang ini tak termasuk di dalam doa orang-orang muslimin, tak termasuk di dalam doa-doa orang soleh. Mana doa orang soleh berdoa? Allahumma ighfirli lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min. Ya tak masuk le doa tu. Ibu bapa ingat molek, kalau kita duk buat main-main lengah-lengah dengan semaya, maka kita tak termasuk di dalam doa bagi orang-orang beriman tu Allahumma ighfirli lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kita tak termasuk. Lepas tu satu. Yang kedua, orang yang lengah-lengah dengan semaya ni, Allah Ta'ala cabutkan cahaya dan nur orang beriman di muka dia. Ha, muka dia tu cabut cahaya orang beriman. Ha, sebab tu orang melengah-lengah ke semaya, Allah Ta'ala cabutkan cahaya iman dan cahaya orang beriman di muka dan di dahi dia. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Ning sebagai istisna bahasa Arab, bahasa Melayu kita kecuali. Apa kecuali? Nak sepak tu baik. Fok-fok kena laknat daripada Yahudi yang duk susukkan hukum-hukum rejal dan duk susukkan masalah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni dilaknat, dikutuk, dimarka oleh Allah, maknanya jauh daripada rahmat Allah. Dia tak rapik dengan kesaga sasih sayang Allah dan kesiap belah. Makna orang ni jauh. Ning rahmat tu ya kau jauh, bukan kau dekat kau jauh. Kau nak dekat kau jauh, kau dekat kau jauh. Jauh daripada kasihani Allah. Dan dia saat ni tu orang panggil kena laknat oleh para malaikat, dan dia dilaknatkan oleh orang-orang berimani, dan dia akan tipu akan bala dengan sebab doa-doa orang muslimin. Malaikat orang yang tak ada kena bala pada Yahudi hak susukkan daripada ayat Allah, yang susuk daripada hukum Allah, illalladzina tabu. Ada malaikat yakni kecuali segala mereka. Mereka mana? Yang taubah. Mereka yang duk bertaubat. Apa taubat? Habadah kembali. Dia kembali tu. Yang taubat, yang kembali tu mana tu? Yang taubat kembali mereka itu Yahudi daripada yang dimakan itu dah. Dimakan mana? Yakni ia kembali daripada masalah kejahatan dia, hak ia duk tusukkan hukum rejal, maka dia kembali, ia tak tusuk, maka ia buka, ia menyata, ia menerang kepada orang Islam, ia kata sebenar gini weh orang-orang kita dan kepulauan kita ada sebut weh hukum rejal di dalam kitab Taurat. Lepas tu ia buka semula kata sifat-sifat Nabi akhir zaman, dia besar tak besar sangat, halus tak halus sangat, sederhana, tubuh ia sederhana, putih dia putih merah, dan dia pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kepala dia tu ada semua sebidai daripada awal duk tudung dia. Ya royak dengan sebenar-sebenar, lepas tu dia bertaubat tak dah ya Allah, oh nah dia bertaubat gitu, maka barulah Tuhan tak laknat di atas dia. Selama mana dia tak bertaubat dengan Allah, maka selama itulah dia saat itu gawa dia yakni dilaknat oleh Allah, dimarkakan oleh malaikat-malaikat, dan pula didoakan oleh orang-orang muslimun ke atasnya, orang panggil dengan kecelakaan dan pula kecelaan. Itu makna kata orang-orang Yahudi. Dah. Kemudian dia saat itu bertaubat dengan Allah, kembali mereka itu kepada Allah daripada segala dosa, dia mengadu halah pada Allah. Wa aslahu. Lepas tu Tuhan nak terima taubat kita pun nak beki je lah. Taubat saja tak beki diri Tuhan tak terima lagi. Lepas ni amun nak misal ibu bapa,
Kita nak tahu kata taubat kita Tuhan terima tak terima, ya ada dalil ya. Ya ada alamat ya. Ya ada tanda dia kata Tuhan terima tak terima. Ayat atas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tuhan kata, wahai orang-orang beriman, hendak bertaubatlah oleh kamu dan hendak kembalilah oleh kamu ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, sebagai taubat yang nasuha. Apa taubat nasuha? Yakni taubat yang kamu sucikan hati semata-mata Allah. Kemudian di dalam taubat kita nak tahu kata Tuhan terima tak terima taubat kita, tanda nya, percemennya, alamatnya, yakni kita boleh berubah diri kita daripada kejahatan itu kepada baik. Dulu kita pernah minum arak, kita wasa tak seweh pada minum arak. Dulu kita pernah tinggal semaya, kita wasa tak ambuh dah tinggal semaya. Jadi dengan sini molek kita baik, kita islah kita kepada baik. Kau sehari kau baik. Dulu kita tak rajin semaya, lah ni kita rajin semaya. Dulu kita tak rajin zikir, oh lah ni kita rajin zikir. Dulu kita tak rajin baca Quran, lah ni kita wajib baca. Inilah alamat-alamat Tuhan terimakan taubat kita. Ibu apa? Kita bertaubat dengan Tuhan, menangis air mata mengalir, lagi pula sampai titik di janggut kita. Kemudian kita saat ni kau sehari kau berubah, kau sehari kau molek. Orang molek sekali Imam Syafi'i kata, kau tua kau baik amalnya, kau tua kau janggut amalnya. Orang ni lah orang beruntung, Imam Syafi'i kata. Dan hadis Nabi pun kata, man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang baiklah orang yang panjang umur ni. Man tala umruhu, siapa-siapa yang panjanglah umurnya. Lepas tu wa hasumahawaga, man tala umruhu wa hasuna amalu, dan qamoleklah amalan. Inilah orang yang gapo beruntung hidupnya, yang berjaya hidupnya, yang beruntung hidupnya, yang berjaya hidup, yang berkat hidup, yakni umur kau panjang, kau baik amalan. Dulu tak rajin mana Jumaat, lah ni Jumaat tak tinggal hari ke hari, hari ke hari. Inilah dikatakan orang yang baiknya umur panjang umur tapi baik amalan. Tapi wa man tala umruhu, kama dia orang yang panjangkan umur tapi jahatlah oleh amalannya, oh orang inilah orang paling celaka sekali. Hak ni kita takut, waliyazubillah. Imam Syafi'i katanya orang yang paling celaka sekali kau muda berjuruh. Kau muda main sejik tak berhenti, ngaji tak berhenti. Kau tua kau joli weh. Kau tua kau tinggal sejik. Kau tua tak boleh kelipar tino. Kau tua tak boleh kelipar jebuk arak. Waliyazubillah. Imam Syafi'i kata inilah orang paling celaka sekali dalam hidupnya. Tapi kita muda-muda lu tak ada lah mana. Kau tua ni, kau berjuruh, kau tua ni, kau molek, kau tua ni, kau janguk, kau tua ni, kau marif sejik, kau tua ikut demo wak majlis agama. Oh gidai belaka weh. Wa aslahu, dan berbuat amalan salih, yakni dia buat amalan salih selepas pada dia bertaubat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia pun saat itu berbuat amalan salih mereka itu, ya kabiki dia kabaik daripada susu ayat Allah, susu hukum Allah, dia paling daripada tak baik dia pergi kepada baik. Inilah satu orang Yahudi ataupun yang diampunkan dan ditagak dan pula tidak dilaknat oleh Allah. Dia bertaubat, lepas tu dia palingkan diri dia, mari ikut kabaik amalan dia daripada biasa susu ayat rejah, maka dia bukalah, dia menyatalah amanah dia kabaik diri dia. Wa bayyanu, dan nyata mereka itu, dia baik diri dia baik diri dia percomel diri, hak tak comel dia percomel, dan dia menyata. Tuan-tuan, wa bayyanu, dan nyata mereka itu orang Yahudi akan barang disembunyi, barang yang duk susuk dalam Taurat saat ni, maka dia menyata yawi keterangan kepada kumpulan-kumpulan dia. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu Tuhan katanya, mereka itu orang-orang Yahudi alladzina tabu, nak cerita tu. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu allazina tabu tu wa aslahu wa bayyanu ni, aku terimakan. Tuhan kata aku terima akan gawa taubat atas mereka itu. Tuhan tak aku terima taubat dia tu.
Apabila dia saat itu bertaubat dengan Allah, lepas tu dia beki diri dia daripada tak betul kepada betul, diri dia tak molek kepada molek, diri dia tak comel kepada comel, maka dia betulkan diri dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala saat itu terimakan taubat dia, dan Allah Taala terimakan apa daripada kesilapan yang dia bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kama di apabila Tuhan terima, Tuhan kata aku terima dan aku menerima taubat mereka, lagi amat rahim, amat kasihani dan amat kesian belah. Dah kama dia amat kasihani, dia saat itu amat rahim dengan segala orang mukminin, dan pula dia tu sangat-sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun rapi orang beriman, dia pun kawak baik dengan orang beriman, kau kahwin dengan orang beriman, kau rapat dengan orang beriman. Maka Tuhan kata orang ni aku terimakan akan taubat dia, dan aku ampunkan dosa dengan dia sebut bersusukkan ayat-ayat Allah, dan susuk tentang ayat rejek aku akan ampun sebab dia bertaubat dengan aku, dan dia bekikan diri, dan dia rapat dengan orang-orang beriman. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Tuhan kata lagi bahawa segala mereka yang kufur, orang Yahudi tapi dia kufur, dia tak bertaubat dengan Allah dengan kesilapan dia, dia tidak minta ampun dengan Allah daripada kesilapan dan kesalahan dia, dan dia tak bekikan diri dia temurad dengan innal ladzina kafaru, bahawa segala mereka yang kufur dan mati mereka itu daripada mereka yang kufur hal keadaan kafir, keadaan dia kafir. Tak jangkah perut perita learning lah. Orang hajak mari mengaji tak mau mengaji, hajak mari sejid tak mau mari sejid, hajak mari suruh mengaji tak si maya apa tak si belajar apa tak si lah kau nak duk kerah cara dia. Maka dia buat silap, tak ada minta ampun dengan Allah, tak ada beki diri sekabut, kau tua kau jahat, kau tua kau silap dengan Allah. Orang ni Tuhan rahmat tak dia, Tuhan tak rahmat. Macam Yahudi apabila ia susukkan daripada ayat rejal dalam Taurat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat, maka Allah Taala laknat ke atas dia. Allah Ta'ala menjauhkan dia daripada rahmat Allah, dan malaikat-malaikat saat ni kutuk tah dia, berkah tah dia, laknat tah dia, dan orang-orang beriman pun laknat tah dia. Malaikat orang Yahudi yang bertaubat dengan Allah, Allah Ta'ala saat ni terima taubat dengan sebab dia beki diri, dan dengan sebab dia paling daripada kejahatan kepada kebaikan, Allah Ta'ala ampun. Kama dia orang-orang Yahudi tapi dia kufur, dia tak si kembali, tak si gawa, tak si menghadapi pada Allah Ta'ala dengan secara benar, mati dia dengan keadaan dia kufur. Maka Tuhan katakan ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Orang ini apa kita lah ni bandingnya duk tah dunia tak si semaya, dia model semaya, dia model jemaah, dia model ngaji masa 12 jam 24 jam juga kita tak ada sekarang bau. Hidup apa hemung ni Tuhan kata mu hidup ku hatam mu dunia masa sama 24 jam ya. Dia mau ni dia dengan jemaah, dia dengan semaya, dia dengan baca Quran, dia dengan zikir, dia dengan tasbih, dia dengan khairat, dia mari sejid, tapi mu tak ada sekarang bau. Jemaah pun tak ada, sedekah pun tak ada, zikir pun tak ada, tasbih pun tak ada, ngaji pun tak ada, belajar pun tak ada, baca Quran. Mu hidup buat gapo? Klik akhirat esok Tuhan tanya betul tak pai malaikat. Dia ni mari dunia ku hatam yang mari buat tujuan apa dia ni? Tujuan gapo dia mari dunia ni ku hatam mari dunia? 24 jam sama 24 jam. Demo ni masya-Allah. Nabi kata bersinar-sinar supaya boleh pernah-pernama di akhirat daripada masyarakat. Umat Nabi ada banyak golongan. Ada satu golongan muka dia di pada mahsyar serupa dengan bulan pernah-pernama, bulan yang cerah malam 14. Kenapa? Demo ni duk tah dunia mi asmaya semua. Duk tah dunia semaya jemaah tak tinggal. Duk tah dunia selawat tah Nabi tak tinggal. Maka muka dia tu cerah sangat supaya kita tak berapa hari kita nak berpuasa dan mesti puasa Syaban. Kita kecek belakang dah tu ni 10 Syaban. Lagi pula masa Allah kita nak berpuasa tak berapa hari dah. Kedai baik-baik Tuhan kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi
taqwa. Tuhan kata cedelah kamu hi orang berimeh, buat persiapanlah kamu untuk nak ke akhirat saat itu. Fa inna khairaz zadi, maka sebaik-baik bagi cadangan, sebaik-baik daripada buat persiapan kepada at-taqwa, ialah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni cadangan hak paling penting ni cadangan hak paling molek sekali, yakni kita cedek takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa lah ni cedek gapo dah weh, cedek gapo dah. Sebab tu satu syair katanya, sahi syammir wala tazal zakiral maut fanisyanuhu dalalun mubin. Dalam syair yang katana, ya sahibi, hei kawan aku, syammir, tising tangan baju. Tising ni isyarat bersungguh, kita sising tangan baju. Wala tazal zakiral maut, dan sentiasalah engkau mengingat kepada mati. Engkau ingat kepada mati, kerana orang lupa pada mati. Syair kata fanisyanuhu dalalum mubin. Orang lupa pada mati, orang ni sesat yang amat nyata. Supaya Yahudi ni lah kerah perutnya degil dengan Allah Ta'ala, degil tak mau kembali, nak susuk gak benda kebenaran, nak susuk gak benda hak tak molek, tak sewi orang tahu katakan ayat rejek, tak mau orang tahu tentang sifat Nabi Muhammad, nak susuk juga kerah perut degil dia. Tuhan kata orang ni dilaknat oleh Allah dan malaikat, manusia semua akan laknat. Tuhan kata ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Bermula segala mereka itu, atas mereka dilaknat oleh Allah. Allah Ta'ala laknat ke dia, Allah Ta'ala murka ke dia, dan malaikat semua 7 lapis langit laknat dia weh. Dan manusia sekalian pada dunia dan akhirat laknat dia juga weh. Lepas tu orang ni duduk mana tempat dia? Khalidina fiha, kekal mereka itu. Siapa dia kekal? Yahudi. Kamu dia kekal di dalamnya, di dalam neraka. Ya kekal duk dalam neraka. Tapi orang Yahudi ya duk pegang lagu ana ibu apa? Nah, amo nak misalnya. Orang Yahudi datang pada satu ayat Tuhan kata ya duk suka diri ya ni kalau masuk neraka pun tak lama. Masuk neraka sekadar Nabi Musa nak munajat atas bukit Tur Sina. Tu ya duk suka dia tu. Lepas tu kalau Tuhan azab, ya pun azab tak kuat. Kerana dia ni anak Allah. Sebab dia kata dalam satu ayat Tuhan sebenarnya, dan Tuhan menyata, Tuhan permintaan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami Yahudi ni anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kami ni segala kekasih-kasih Allah. Sebab itulah kalau kami kena azab, kami anak Allah, kami kekasih Allah, kami tak lama duduk dalam azab. Tapi ayat mari sini tu, khalidina fiha, kekal mereka itu ke dalamnya, ke dalam neraka. Tapi mereka tak punya kata, mereka kalau masuk neraka pun sekadar Nabi Musa gi munajat di atas bukit Tersina. Kama dia Musa, Allah Ta'ala nak turun Taurat ni, Allah Ta'ala kata, hei Musa, sebelum daripada aku nak buat turunkan Taurat ini, aku nak suruh mu tu pergi munajat, pergi bertapa dulu. Sebab tu orang nak boleh benar-benar molek ibu bapa dia. Ia bukan mudah. Kadang-kadang ia diri rasa tak sedap, rasa nak duduk dengan gurama, rasa tak leh. Kadang-kadang rasa nak duduk sore, rasa nak buat amal, nak keluar, nak bersuluk. Kerana ni boleh cek kata orang ni Tuhan nak beri benda molek ni. Kita satu hari duduk kapung ke, pas satu hari dulu kita ni orang joli juga, orang mengarut jugalah, tak boleh kelipar kok tu kok ni benda maksiat. Tapi satu hari tu Tuhan balik hati tu deh, Tuhan pagal lipat tekak masa tak ambuh dah weh. Minum arak pun tak mudah, main tino joli tino pun tak mudah. Berasa nak kuat amal semata, berasa nak ibadat ke Allah, lari duk tinggal gu lulus tahun 2 tahun, tinggal gu. Makna kata orang ni Allah Ta'ala nak beri benda baik ni supaya Nabi kita nak jadi terimakan nubuah, nak timukan kenabian, nak terima nabian. Allah Ta'ala wi Nabi saat ni tu rasa nak duk sore daripada kaum-kaumnya, yakni Nabi pergi bertapa di Gua Hira. Supaya juga dengan Nabi Musa alaihi salam. Cerita Nabi Musa alaihi salam belum Allah Ta'ala nak turun Taurat hadap ayat ni. Orang Yahudi duk susu ayat rejeh, duk susukkan sifat Nabi ni.
Nabi Isa Tuhan kata dalam Quran tanah, wa iz wa'adna Musa arba'ina laylan. Tuhan katanya, kami sudah berjanjikan Nabi Musa, yakni masanya 40 hari 40 malam, suruh pergi bertapa di atas bukit Tur Sina yang adanya di dalam di dalam negeri Kahirah ataupun Mesir. Mana bukit Tur Sina? Hak Tuhan sebut pada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni waturi sinin. Itu dah tu. Demi wah zaitun, demi wah gawa, watin, demi wah zaitun, demi bukit Tur Sina. Kemudian Allah Ta'ala suruh tapa sana. Musa pun duk tapa atas bukit Tur Sina. Tapi Musa royak dah ke harung. Dong. Kalau kawan nak tapa atas bukit Tur Sina ni, kawan nak munajat dengan Allah Ta'ala sikit, pahmu tolong tengok tiklah kawan-kawan tu takutnya sesak. Dia aku gidek nu demo tak ada takut siapa mu tengok wi molek. Harung saat ni tu jaga, tapi harung dia tak bekan, ya harung dia orang lemah lemuk. Kakak bagi Musa ni ya orang lemah lemuk, saudara Musa. Kemudian tika tu Musa Samiri, Musa seorang lagi. Kaum bagi Nabi Musa, Musa Samiru daripada Bani Israel juga. Dia saat ni nyagi patungkan lembu. Dia pergi buatkan lembu, dia pergi tepakan lembu dengan emas. Dia buatkan lembu saat ni tu dengan emas, tepakan lembu, buat dengan emas. Kama dia Musa Samiri, dia bersaing dengan Jibril. Saing dengan Jibril alaihi salam. Bukan tamada ke dulu saing dengan Jibril weh. Kita lah ni sangat nak ampa bih diri dah. Ni saing dengan Jibril. Musa Samiri saing Jibril. Apabila Jibril turun mari ke langit, dia duk sangat Jibril. Dia tokor kepa buat lembu ijil tu dengan mah. Kama dia apabila Musa saat ni Samiri, apabila Jibril turun duk kecek dengan dia nyagi ambil bekas tapak kaki Jibril. Ambil tanah dan pasir bekas tapak kaki Jibril. Kama dia pergi bubuh dalam anak lembu yang dia patungkan, yang dia perugak, yang dia buat dengan mah ni, dia pergi bubuh dalam mulut lembu. Mik bekas tapak apa? Pasir bekas tapak Jibril ni gibuh dalam mulut lembu. Apabila dia mik pasir gibuh di dalam mulut lembu, lembu sak ni pun gerak. Lembu sak ni pun celak mata. Lembu sak ni pun bunyi suara. Pok ni pun kedebeh. Lembu yang dipatung dengan mah, gi buat dengan mah, gi uli dengan mah, gi kacuh dengan mah, tiba-tiba lembu tu hidup. Apabila lembu tu hidup, kau bagi Musa saat ni pakak mari sembah nak lembu bih lah. Dah sembah nak lembu saat ni tu, Musa duk di bukit Tur Sina, duk bertapa dengan Allah Taala, duk munajat supaya nak terimakan kitab Taurat. Tuhan nak buat turun satu-satu benda daripada kalamullah. Misalnya kitab ni, Tuhan nak buat turun di atas Musa, syarat orang nak terima dia kena bekas cuci. Sebab tu orang panggil Quran nak duduk dalam dada pun dia kena terdiri kita cuci ke. Supaya orang ngapa Quran. Nak lekat Quran lama. Lagi pula Quran saat ni tu orang panggil nak lekat, nak hafal, ingat molek tak terlupa. Syarat kata bekas bagi seorang tu kena cuci. Gapo bekas seorang? Yakni hati dia kena cuci, sinabari dia kena cuci, roh dia kena cuci. Baru Quran tu lekat duk situ. Kemudian kitab Taurat yang Allah Ta'ala nak buat turun ke Musa, syaratnya Allah Ta'ala sugi tapa munajat dengan Tuhan lu bukit Tur Sina, supaya Allah Ta'ala nak buat turun benda hak molek ialah kalamullah kepada Musa. Apabila Musa duk munajat situ, ni habis diri dah. Duk sembahkan berhala, sembahkan gawa anak lembu yang dipatungkan, yang dibuatkan, diulikan oleh Musa Samiri. Pakaknya sembah. Harun kata, hei kaum-kaumku ya qaumi, janganlah engkau duk sembah la ta'budunal ijlah. Janganlah kamu duk sembah akan anak lembu yang dibuat oleh Musa Samiri. Nantilah kalau Musa kelik ni marah ke aku, marah ke puamu, cara aku nak sembah. Pafak ni kata kan dalam ayat Quran, lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kau dia jawab, apabila Harun gilarang buat kau kata, hei kau aku, janganlah kamu saat ni tu duk sembah pada anak lembu. Maka kau kata nak lan nabraha alaihi akifina, sentiasalah kami nak ibadat
alaihi ke atasnya aili ajlihi kerananya kana al-ijil akifina kami nak ibadat sentiasa nak ibadat selama nak kami ibadat hatta yarji'a ilaina Musa hingga Musa saat itu kembali kepada kami. Lama mana Musa tak kelik daripada Bukit Tur Sina, kami nak sembahlah nak lemu ni kata pok kau dia. Ba Musa kelik mari ka tengok kawan kau duk sembah nak lemu ni ka nyopuko harung lagi pula nyopuko kau dia heret harung saat ni dijanguk dia tu dah kan. Mak oi sakit siapa kotak ni. Harun kata kan, Musa punya heret tengok kota lalu. Hamu kan duk lak kawan kau duk sembah nak lemu ni. Ya Musa ya bekai Musa ya bekai kata ulama bekai tak bekai Musa ya pakai baju bulu romo ya siapa tu bek luar ni bulu romo ya kasar tak kasar bulu romo Musa ni dah siapa pakai baju bulu romo ya tubik benar ke apa siapa temuh ni baju-baju ni bekai dia sebab tu Musa jangan ketika ya murid dia murid set cuk kawan set selok ya bekai payah gagah ya kuat. Sore dia supaya menepati 10 orang jatuh. Sebab masa kau dia saat ni tu dia mau nak akik keret laga tak rak tu 10 orang akik keret laga tak. Musa mai akik dengan tangis belah ya. Gagah kuat waktu baikan orang panggil bulu romok marak. Agi pula orang panggil panas putih. Heret janguk harung. Wah, ngana dong. Aku royak ngana. Suruh tengok bicara kau aku nak pergi munajat setan. Aku royak dah dia mau tak reti dah. Dia mau tak reti kan royak lagi. Heret kerak. Tak kenalah muda waktu ni Musa ni Harun kata. Sebab itulah fok Bani Israel ya fok degil fok kerah perut fok tak pakai Tuhan tak pakai Nabi. Tuhan katalah sini ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Demo ni akan kekalan dengan kau tapi ia sekata ya kekalan dengan kau sekadar 40 hari semacam masa Musa nak munajat tah Bukit Tur Sina. Khalidina fiha kekal mereka itu di dalamnya dalam neraka. Padahal neraka ya ada 2-3 jenis. Ya ada kayu api neraka. Lepas tu ya ada benda api neraka makan. Ingat molek. Neraka ni ya ada kayu api ya. Siapa dia kayu api neraka? Ni fok Yahudi, fok kafir musyrikin, fok orang deraka ke Allah Taala ni dikatakan kayu api neraka. Batu-batu hak wak tokong wak berala ni orang panggil jadi kayu api neraka. Lepas tu siapa dia hak dimakankan oleh api neraka? Orang berimej duk tah dunia tak semaya, tak keluar zakat, wak maksiat, berzina, minum arak, fak ni jadi apa? Kayu gawa. Fak ni dimakankan oleh api neraka. Kama di api neraka ya ada 2 bahasa, ya ada hak panas, hak atas ni panas, hak patak ni sejuk. Kama dia dua api neraka ya ada 2 peseng. Ya ada hak atas ni panas. Panas, tak nak royak panas. Api dia kalau kita tengok api gas tu hak nampak biru tu. Bukan merah, biru tu. Api tu. Lepas tu yang lebih pada api dunia 70 kali ganda. Lepas tu hak patak dengan kau ya sejuk. Lepas tu Allah Ta'ala bubuh di dalam neraka hak jadi kayu api neraka ialah Yahudi, kafir musyrikin yakni daripada orang kufur. Lepas tu api neraka hak kayu api duk makan ni, api neraka duk makan kayu ni, dia duk bakar lah. Bakar orang berimej hak tak semaya. Hak deraka ke Tuhan, hak tak turut Tuhan, tak taat Tuhan, hak ni Tuhan pergi bakar lah dengan api neraka. Lu tak tahulah rebeh muka-mukanya, rebehnya mata-matanya, berjelek mata-mata, heruknya mulut-mulut. Allahu Akbar. Fikir mik sendiri berapa deh. Lepas tu kita nak doa banyak-banyak lah. Kama dia kita nak buat lagu mana kita nak lepas pada api neraka tu banyaklah sedekah. Bulan nisfu Sya'ban ni banyak kita buat amal dan nak royak sekali lagi nisfu Sya'ban, puasa nisfu Sya'ban, hari Senin ataupun Selasa. Lepas tu royak dah semalam nisfu Sya'ban. Kebanyak ke orang kita jadi silap pahal sikit. Amal nak nyata sekali lagi hari ni. Orang kampung-kampung kita banyak duk buat nisfu saat ni tu malam 15. Hari 14 dia tak jadi nisfu. Kalau tok dala kita dan ulama-ulama di luar negara yang mau nak wi kenyata nak wi orang kita pahal. Pahal 8 nisfu molek nah. Nisfu bahasa Arab mau misalnya kiste gelah. Ataupun ni kita kata talipong. Misal mudah-mudah. Ni talipong kerak 2.
Kalau juzuk orang panggil setengah juzuk, setengah suku daripada benda. Misalnya kita tahu juz'un satu perkara daripada benda. Ba'dun separuh setengah. Setengah tu bukan belah bagi dua. Kalau sebut kata nisfu, kita misal wah timun sebutir. Ataupun loti bulak sutir. Kemudian loti sutir ataupun wah timun sebutir, kita belah dua, sama banyak lek tu lek ni. Kalau pak sing sama pak sing, tu orang panggil nisfu. Kalau lek ni 4 sing, lek ni 3 sing, dia tak panggil nisfu di dalam lafaz Arab. Faham tak? Nisfu makna ta separuh belah dua tu sama banyak lek tu lek ni. Lepas tu bulan ni Syakban ni kita bulan ni 30 hari tak? Bulan 30 hari. Kama dia 1 2 3 4 5 sampai 15. 15 malam ni belah, ya baru setengah. Kalau 14 malam 15, dia tak jadi setengah lagi. Perak ni. Sebab tutup dalam kita dia tak pakai malam 15 hari 14. Dia pakai malam ke apa? Hari 15 malam masuk 16 baru dia baca nisfu Syakban. Nak bagi orang kita faham. Lama dah mau duk tengok pun tapi belalah kita nak royak hari ni kerana tok dalam kita pakai lagu ni. Mula habasing kita pun pakai. Lepas tu mau pergi ngaji luar negeri. Duk di negeri Suria, duk di Syam tu lama. Biasa dengar daripada syekh kita surah nisfu Sya'ban, yakni Lailatul Sadisa Asyara, yakni yauma al-khamisa asyar, hari ke-15 malam 16. Hak ni baru pakai nisfu kita. Tengah malam nah. Nama kita buat nisfu tak jadi nisfu. Kenapa? Malam nisfu ni malam raya hari malaikat Lailatul Aid, raya perayaan bagi para malaikat duk raya di antara langit dan bumi. Sebab tu hari nisfu Sya'ban tak usah buat maksiat Sebab hari ni hari raya malaikat. Malaikat di langit 7 lapis tu duk raya ramai pok ya kita raya apa? Raya puasa. Lepas tu pok kita raya di dunia ni raya apa? Yang ni raya haji. Tapi malaikat raya ialah dalam setahun ni ialah Lailata nisfi Sya'ban. Ini dikatakan hari raya para malaikat di antara 7 lapis langit duk raya. Lepas tu malam tu saat ni tu kita tak usah buat maksiat banyak ibadat. Lepas tu hari nisfu Sya'ban hari 15 kita puasa. Malam 16 kita saat ni buat amal ibadat. Kemudian lepas pada mengorik kita semayalah sunat 2 rakaat. Sunat mengorik suku nah. Sunat lepas pada mengorik suku. Lepas tu sunat lepas mengorik kita semaya pula. Usalli sunnata nisfi Sya'ban rakaat ini saja aku semaya sunat nisfi Sya'ban, yang separuh bulan Sya'ban ni kerana Allah semaya 2 rakaat. Lepas dah tu baca Yasin 3 kali dah kan. Jangan tinggal. Lepas tu panggil anak-anak semua malam ni. Panggil anak hidup rumah laka. Lepas tu tak air depan. Buat. Lepas tu kalau kapung jabat ni panggil orang mari ramai-ramai nisfu Sya'ban. Lepas tu pakat mari sejid wa air mari sejid belaka. Lepas tu anak-anak duduk dalam majlis. Kerana majlis ni majlis malaikat turun daripada langit duk berdoa raya malaikat Lailatul Barakah, Lailatul Maghfirah, Lailatul Taubah. Malam ni malam Tuhan terima taubat. Malam ni malam Tuhan terima keampun ni. Malam ni malam terima doakan doa hamba. Tuhan terima. Jaga baik-baik. Lepas tu baca Yasin 3 kali. Pertamanya baca Yasin minta wi Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu deh. Beri gapo? Dapat rezeki untuk nak berbekal untuk ibadat dalam ibadat kita dah kan. Lepas tu minta rezeki yang halal. Lepas tu minta Allah Taala mati dalam iman. Jaga baik-baik ibu bapa. Hak tu malam nisfu Sya'ban. Malam Sya'ban ni dalam bulan Sya'ban malam lebih malam 15. Kalau malam Isra' Mi'raj malam 27. Malam Ramadan ialah Lailatul Qadar, ialah malam Lailatul Qadar. Dalam setiap bulan tu Tuhan taruh keistimewaan. Malam Isra' Mi'raj malam 27, malam nisfu Sya'ban malam istimewaannya ialah malam nisfu Sya'ban. Malam Ramadan ialah malam Lailatul Qadar. Ini malam keistimewaan, malam yang paling mulia, malam yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam sebut Sya'ban dah doa banyak doa banyak. Lepas tu jangan buat majlis-majlis tak baik, duk kecek benda tak ada faedah. Hari ni sebut Sya'ban kita banyak ibadat, mulut kita, lidah kita basahlah dengan zikrillah, dengan mengingati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dah. Ni tak apa hari dah. Dah kita tengok partitin setengah tu malam apa 15 ialah hari Senin malam Selasa.
Tengah patiting hari Selasa malam ada tu tengok patiting masing-masing. Patiting dua lah takwin tu. Ada pakainya hari Senin malam Selasa, ada pakainya hari Ahad malam Senin, ada belaka tu. Tapi hak naknya malam 16 hari 15. Nah. Lepas tu dia mata siapa ya royak ni tok guru kita besar-besar belaka royak ni, tapi fok orang kampung kita ni duk pakai malam 15 tu hari 14 ni bukan tak kena nisfu tu. Perak ni, tak perak ni. Tak kena nisfu. Giwak nisfu tapi tak jadi nisfu. Sebab dia tak setengah lagi. Kalau bulan belah dua jadi duk bayang mana? Duk panggil tak siapa lagi lek setengah tu. Mana tu duk lek 14 ni lagi. Hari 14, malam 15 dia tak jadi setengah lagi. Kalau bulan tak separuh lagi. Lepas tu tak kena, kalau tak kena malam ni 10 Sya'ban. Lepas tu kata Wak Ahmad duk kata nak 10 Sya'ban, nak wi air ni 10 Sya'ban, nak wi berkat dalam doa kita, nak wi Tuhan terima taubat kita, terima amalan, wak wi betul molek dengan hak ulama kanak tu, yakni hari 15 malam ni belah. Mau nyata dah tu. Lepas tu ni dalil mana? Banyak. Kita tengok dalil lapan Arab. Dia mau pergi fikir lapan ni 10 lapan Arab kata mana. Ba'dun hak ni misalnya wah timung. Kita belah pak. Belah pak bukan sama banyak hadis juring-juring orang panggil ba'dun. Kalau sikit qadar besar ni orang panggil juz'un, satu suku daripada timur. Sebab tan nisfu ia kena separuh sama banyak. Faham tak lapan nisfu? Kena faham lapan Arab, pergi faham di lapan Arab tu dulu. Jangan kita duk fikir tan nisfu ni malam 15. Malam 15 bukan malam 16 hari 15. Tu nak waktu base kita dok wak-wak dah tu. Kalau kita semua tu wasa tak betul, kita baik kim dah tak ada salah apa tu. Cumanya kita wak malam 15, hari 15 malam 15. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Nah bunyi pelik sikit tu dah, bunyi pelik sikit tu. Tak apa pelik benar-benar tak apa. Benar-benar royak dengan dalil, dengan masalah wi kena ngalapak rak tu. La yukhaffafu anhumul azab, tiada direngang, tiada direngi, tiada dikahar, tiada digapa dikurang. Tiada direngang, tiada dikurang daripada mereka itu, daripada orang Yahudi azab neraka. Tak ada direngi. Kalau dia suka kata dia tu kena azab semacam mana? Selama sekadar 40 hari, semacam Nabi Musa munajat tak bukit tersinah, itu salahnya suka dia. Tu silapnya suka dia. Dia kata kerana dia kata tiada direngi daripada mereka azab neraka sekejap mata pun. Ya tak sekejap ya kena azab. Tak benar. Wa hum yunzarun wa la hum yunzarun, dan tiada mereka itu dinanti-nanti bagi taubat ataupun minta uzur mereka itu. Tak nanti-nanti dah. Tak nanti walaupun demo kata ya ana nahnu sya'bullah, kami kumpulan Allah, kami keluarga Allah. Tak tunggu dah, azab tu tetap diazab, tak diperangi, tak diberkurang bagi mereka ataupun minta uzur Tuhan tak terima. Dan telah turun tak kala kata kafir Quraisy bagi Nabi saffa lana rabbuk, telah bersaf bagi kami oleh Tuhan kaya Muhammad. Ada sif lana gitu, si baca sif. Dan telah turun ayat ni, ayat tak kala katana innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, nak situ. Dan telah turun, yakni turun ayat ta innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ayat ni turun ni. Asbab bagi turun ayat, asbabun nuzul kok mana? Tak kalau kafir Quraisy, tak kalau kata kafir Quraisy ada kata nak bagi Nabi, ya ada kata bagi Nabi sif lana rabbaka, baca kita tu, baca fi amma sif lana rabbaka, hendak mensifatilah engkau ya Muhammad, lana bagi kami hai Muhammad, rabbaka akan Tuhan engkau. Cuba kau hai Muhammad musifat Tuhan mulah mana? Tuhan mu macam berala kami gedak, ada mata gedak besar ke kecil, cuba musifat. Maka Allah Taala pun turun ayat tanah wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim.
Orang kafir kata, ya Muhammad, cuba mung sifat ko Tuhan mung, sifat Tuhan engkau macam mana, supaya gedok dengan Tuhan kami, berala kami, supaya gawala Al-Uzza, berala yang ada di Taif sana, ke macam tu. Cuba mung sifat. Nabi pun kata, wa ilahukum ilahun wahid, hasitun naknya, dan tak turun dah, dan telah turun tak kala kafir. Tuhan katanya, wa ilahukum ilahun wahid. Sekat tu kamar dia kata, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah setengah daripada perkara yang sudah mujarrab. Muka 19 bawah sikit. Faedah yakni kegunaan daripada perkara, daripada benda lah. Yang sudah, baca sudah tu nama baca sedah tu dah. Nama sedah berdiri sedah, bukan tu. Baca sudah cuk supaya Nabi dengan Jibril turunlah kedua-dua di atas bong dah. Namanya baca bong. Ya kita zaman dulu baca bong. Pada mau tanya Jibril dengan Nabi turun atas bong tak menentu. Menentu apa Jibril cahaya ya tu. Tu jangan makan orang nah. Kita jawi makan orang supaya duk Mekah lama klik duk mari dia baca anak fa innahu. Bermula anak fa innahu tu anak yang dipanah tu kan. Bermula anak fa innahu maka bahwasanya cai domi tak sambung fa innahu. Demo takut baca lah ni anak panah apa. Ni jelah dah tu yang sudah bukan sedah tu nama sedah bedil bawah sini ni. Faedah setengah daripada perkara, yakni faedah setengah daripada perkara apa? Yakni perkara yang mujarrab tu, yang sudah mujarrab. Apa mujarrab? Yakni sudah dicuba dan pula sudah dimujarrab, sudah dihasil. Yakni mana kata amalan ni amalan sudah mujarrab dah, amalan sudah dicuba dah oleh ulama-ulama, kata berjaya sungguh weh. Mana? Barang yang disebut oleh Sayyid Muhammad. Barang yang disebut oleh penghulu kita Muhammad. Muhammad ni siapa dia? Gausillah. Pemolak tu kecek tinggi kik Gausillah. Orang yang dapat pertolongan daripada Allah. Kita tengok pok ni banyak. Sebab tu minggu lepas ni tanya mo. Baba mo hadiah lagu ni betul tak? Ya hadiah pertama Rasulullah, warga Nabi, sahabat Nabi. Patut hadiah pada siapa? Dua ibu bapa ya tok guru. Patut tok Subah Hijah, tok Subah Putih tahu lu. Rano banyak dah lu ni. Tok Subah Hijah tak ada royak weh. Patut tok Subah Putih pun tak ada royak. Hadiah ginilah ayah hadiah ke Rasulullah, warga Nabi, sahabat Nabi, ibu bapa kita, tok nenek kita, guru-guru kita, aulia-aulia. Tak sadok boh Subah Hijah tak Subah Hijah. Gausillah ni fuak mana mau nak sebut sikit. Ya fuak waliullah ni ya ada nama apa? Nama wali Abdal. Ya ada wali Autad. Dia ada Al-Qutub, ya ada Al-Ghaus, ya ada Rijalullah, ya ada Rijalul Ghaib. Hani nak kecek bab ni sikit. Dia katanya Sayyid Muhammad Gausillah, yakni satu orang yang dipertolong akan dia oleh Allah. Orang ni duduk di dalam tolongnya Allah. Orang ni duduk di dalam bicara Allah. Orang ni duduk di dalam belaan Allah. Orang ni duduk di dalam jaga Allah. Faham tak? Kita lah ni kita nak Tuhan. Doa kita sebab tu Tuhan tak terima. Kadang-kadang Tuhan tak ada tengok, Tuhan tak ada pandai. Supaya kita hala surat gina ampun. Nak boleh sorak bulan-bulan tak ada beri. Kano ke hantar surat lama dah pergi ke ampun. Nak ampun dak boleh sorak ya. Tak ada buka tengok. Sebab mana? Nak ampun tak ada peduli mana kita pia ya. Tapi surat mari ke jalan tangi bagi anak tangi nak ampa. Orang rapat nak ampa, ya tak nak ampa ni surat orang ni. Lepas tu nak ampa ambil orang kau. Surat tu pada tangi kau, tangi kani ya orang rapat ya. Oh ya buka tengok selalu. Kita dengan Allah Taala macam tu. Kita ni orang jauh dengan Allah. Doa tu tapi ya doa ni. Tapi fuak-fuak ni orang duduk dalam rabga rububiyah Allah, di dalam jagaan Allah, di dalam retahan Allah. Orang ni Allah Taala duk tengok ya. Ya doa bila Tuhan terima aulia Allah. Kama dia aulia Allah dia bagi 2 4 5 negara. Yang pertama wali Badar. Yang kedua wali Autad.
Yang tiganya orang panggil fu'ana, rijalullah, lagi pula wali badan, wali autad, wali kutub, wali ghaus, rijalullah, rijalul ghaib, ahlillah. Ni kita kecek bab ni sikit ni. Wali badan mati hak ning timur. Mati hak ning Tuhan ganti yang lain. Amo nak misalnya orang tubuh dua. Seorang ni nampak duk di kampung duk tidur atas tikar, duk tidur atas lemak, duk tidur dalam bilik. Tubuh selagi nang mana duk buat amal ibadat Mekah duk di Baitullah. Ni nama wali abdal, ni namanya wali badan. Macamnya kita tengok Tok Kenali. Amo nak contoh Tok Kenali Kelantan. Tok Kenali Kelantan satu hari dia mau panggil dia makan nasi di kampung. Dia pergi dengan anak dia, anak murid dia 2, 3, 4 orang jalan di jalan benar. Di tembok benar, batas benar. Jalan. Dia makan nasi, dia mau padahkan nasi. Pau kita tuk guru taning lah. Dia mau padah kita makan nasi. Lah ni nak kereta, nak motor tak ada, dah berjalan kaki. Tok Kenali jalan dengan anak dia 2 orang, anak murid dia 2, 3 orang. Jalan dia makan nasi, kelik tengah-tengah benar tu orang bai jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah benar tu orang bai jemaah. Tok Kenali kata, munduk sini ku nak turun ngubah dengan khubah Ustaz. Tengok pelik tak? Kok mana tu nak ngubah dengan khubah ni, dia kata. Anak murid pecengnya lah kan. Nampak tu duk main khubah, duk ngubah dengan lemu, ngubah dengan apa. Pok ni, set dah tu kita selerak dah, kesok dah apa. Klik makan nasi, kena gapo, kena sihir ke, kena apa ni. Duk ngubah dengan khubah dengan lemu. Kamar dia, anak murid duk Kedah. Tok Kenali Kelantan, anak murid duk Kedah. Mari duk tak berapa hari lepas dah tu seminggu, mari jalan pondok di Kelantan. Dia kata alhamdulillah, ku minggu lepas baru ni dah hari Jumaat lepas hari ni. Allah alhamdulillah tu pergi ke Mahawai, pergi Kedah, patut jadi terimih hari Jumaat. Ni. Puak hot ning duk di tengah meneh. Pas tengok tu duk ngobel dengan khubang dengan lemu. Pahak nung di Kedah nu hari Jumaat tu juga. Goyak kata tu jadi teimi di Kedah. Ni. Balah dua tu. Mung tak ada gamuk. Tu pergi semayang kamu. Aku cerak-cerak nak duduk tengah benda tu duduk ngebay dengan khubang dengan lemu. Kok mana pergi jadi teimi kamu? Mung tak cahaya tu tanya tu guru. Aku je duduk lek belakang ya tu jadi teimi. Dah Tok Kenali jadi teimi. Balah dua tu bawah lah kata apa ni tak boleh jadi. Aku duduk dengan tu guru cerak-cerak tu duduk ngebay dengan khubang dengan lemu tengah benda. Jadi tu dia ditemek ku. Gini nak jumpa abah dah. 2 orang nak murid aduk balah kata tu duk ngubah le khubah, duk ngubah sekali le benda kali khubah. Hak ni kata duk semaya di Kedah jadi temek, nak jumpa Tok Kenali. Jumpa Tok Kenali kata dah. Ya Tok guru, dia kata ni anak murid seorang ni ya Tok duk ngubah dengan lemu tadi ya hari Jumaat baru ni. Tapi ambo masa Tok jadi Tok Kenali jadi temek ambo pak mana? Duk kira dengan ya. Ya, duk ngubah dengan ilmu zahir, ya duk ngubah, duk ngubah dengan khubah. Orang duk bay kira-kira tak ada gaduh semaya Jumaat. Tu kata. Ya, duk ngubah dengan khubah dengan lemu. Orang duk bay kira-kira tak gaduh nak pergi semaya. Aku perak dah. Ni nak yak kata tubuh dua. Nampak zahir sini duk ngubah dengan khubah dengan lemu. Hakikat dia duk semaya di Kedah nudah. Ni dia panggil wali badan. Lagi wali autad. Dan satu lagi wali kutub seperti Imam Syafi'i kita. Dan pula Fa'raus, orang panggil orang ditolongkan oleh Allah. Dan satu lagi Rijalullah, orang panggil lelaki Allah. Dan satu lagi Rijalul Ghaib, lelaki yang duduk di dalam ghaib. Timur 1 tahun, 3 tahun hilang lagi. Ni kita kecek buku ni sikit, dia mahu tak irana ni. Ada benda ni ada. Kalau orang hati ya siapa, hati ya dengan Allah, ya nampak benda ni. Allah. Pafak ni sentiasa ada di lingkungan kita. Cumanya kita siapa, kita tak siapa. Kalau hati kita cuci, fak ni tak temu dengan kita. Kalau hati kita bersih, bonlek sungguh, ya fak ni mai temu dengan kita, mai royak kita. Tapi kalau hati kita tak bersih, hati kita tak cuci, ya fak ni tak temu dengan kita. Ya fak ni pak semaya, ya suku balasah, ya suku sejid, ya suku pak ibadat, ya suku. Bukan pak ibadat macam kita. Kemudian katanya Sayyidi Ghausillah, dia kata amalah sudah ya berjaya dah, dia kata nak pada kitabnya, kitab bagi Muhammad Ghausillah yang bernama Jauhar, bernama Permata, kitab nama Permata, bahwasanya barang siapa membaca
pada hari Ashura, yakni hari ke-10 daripada bulan Muharram gitu. Siapa-siapa dia bacakan ayat ning doa ning pada hari Ashura, yakni hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Buat itu hari Ashura, yakni hari ke-10 daripada bulan Muharram, 70 kali aja nah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian dibacanya akan doa ini kemudian daripada 70 kali, dan nascaya tiada mengenai mati pada dimaki itu tahun itu, dan jika hampir ajalnya tiada diberi taufik pada membacanya. Deh hari Ashura, hari tok dala kita tak tinggal masa modok dala pahala ni pok kita dok buat ni. Hari puasa golek ke kita puasa 10 dan 9 10. Kalau kita duduk dalam dulu melahba, ya puasa hari 9, hari Tasu'at Muharram, bulan Muharram, lepas tu hari Ashura. Hari ke-11 buat bubur surah semaya ke? Yakni semaya sunat tasbih. Kita duduk dalam dulu. Tok guru lagu ni apa? Hari Tasu'at daripada Muharram puasa. Hari Ashura kita puasa. Lepas tu puasa ni kenapa? Orang Yahudi ya puasa hari Tasu'at sekarang ya. Dah. Orang Nasara ya puasa hari Ashura. Dah kerana dua-dua ni ya puasa ni. Ya puasa sehari ya, Yahudi ya besar sehari hari Tasu'at. Orang Nasara ya besar hari Ashura. Tak silap ingat, Nabi kita nak menyalahi daripada amal ibadat bagi Yahudi Nasara, Nabi puasa 2 hari. Hari Tasu'at, hari Ashura. Nak we tak serupa. Lepas tu kita lepas pada hari sebelah buat bubur surah. Ingat hidup dalam je sebelah kek 10 kek. Orang sibul baik. 10 kawah, sebelah kawah bubur surah kita di dalam. Lepas tu lepas pada tu kita saat ni semaya tasbih hari tu. Hari tu semaya tasbih ramai-ramai baca doa ni. Siapa dia baca doa ni dalam tahun tu, Allah Ta'ala takwi mati dia. Tak matilah lah nak pergi belaga kereta, kita puh di kereta, jatuh pokoknya, jatuh pokok kayu, tak mati. Lama mana dalam tahun mana, dia tak boleh baca doa ni hari Ashura, Tuhan takwi mati dia. Kalau dia nak mati, Tuhan taufik hidayah tak boleh baca. Supaya dia buat amanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Supaya ni doa ni dengan ayat tu. Siapa dia wa amala qad ja'akum. Orang ni dekat nak mati nak baca tak boleh. Sebab tu dia tahu. Sebab dia tahu dia rasa tak sedap, aku nak baca laqad ja'akum tak boleh. Dia mau baca aku tak ingat. Dia mau baca aku tak ingat. Tuhan tak taufik hidayah dekat yang nak mati nak baca laqad ja'akum tak boleh. Dah siapa dia wa amma ayat ni pun dia tahu kata apabila tahu dia nak baca tak boleh, Tuhan taufik tak boleh baca. Bermakna kata dia nak matilah tu tahun tu. Laqad ja'akum, sebab itulah Tok Guru pesan, kalau laqad ja'akum, kalau siapa dia nak jadi pagar tubuh, baca tiap-tiap kali lepas semaya 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 7 kali tiap-tiap kali lepas semaya. Jadi pagar tubuh. 7 kali ingat tu. Lepas semaya, tiap-tiap kali lepas semaya baca 7 kali laqad ja'akum. Insya-Allah deki kenak dengan apa deki kenak sihir apa saja kalau siapa yang ada buat amal laqad ja'akum. Pas surah ni duk mana? Duk akhir sekali, hujung sekali pada suratul Taubah. Pas tu ayat ni selepas daripada Nabi mati, Nabi wafat, semua sahabat pergi cari Siti Aisyah tak ada. Cari Mah Abu Bakar tak ada. Cari Mah Umar tak ada. Cari Mah Siti Fatimah pun tak ada. Anak Nabi dia tak ada ayat ni. Ayat akhir surah Taubah. Fok ni duk tanya umat ayat ni tertulis di mana weh? Di batu tak ada, di Batai Tamar tak ada, tanya Ali tak ada, Siti Fatimah tak ada, bini Nabi Siti Aisyah dia pun tak ada.
akhir-akhir getemu ayat ana laqad ja'akum rasulun min anfusikum di rumah siapa? Yakni di rumah Huzaifah radhiyallahu anhu. Apa tu baca ni? Deh. Lepas tu baca laginya pada membacanya iaitu subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallahi illa ilaih subhanallah adada syaf'i wal witr وعدد كلماته التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبينا خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Baca doa ni hari Ashura. Kita puasa siap dah gapo baca doa ni 70 kali hari Ashura, insya-Allah Allah Taala saat itu selamat kita pada tahun tu. Dan dimakan lagi setengah daripada wirid dan doanya. Kata al-arifu billah, yakni orang kenal ke Allah, Sayyidi As-Sanusi pada risalatnya, risalat Ibn Sanusi yang bernama Mujarrabat, yakni perkara sudah dicuba-cuba akan dia. Nafa'anallahu bi barakatih, menafa'akan kami oleh Allah dengan keberkatannya. Barang siapa membaca akan doa ini pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malamnya, malam bagi hari dia baca doa ni, tiada mengena akan dia anak panah dan tiada pedang tak kena anak panah. Rawat ammah masa dulu kalau rawat ammah ayat ni tak kena anak panah. Kalau dia mau panah apa panah li. Sebab tu pok-pok nak kebah tu ya ada banyak Aceh. Dia nak aja nak ilmu kebah. Apa ilmu kebah? Bedi tak masuk. Ada ilmu kebah pesin 10 hali. Kita kecek rasa-rasa deh. Amo biasa duduk dengan pok-pok ni dulu. Amo biasa pergi motor Nabi Allah Aimullah. Haduk debe zaman dulu haduk perai haduk musuh dengan pok mini ya. Malam tu amo pergi moh dia tu mau pergi 2 orang kerana dia rapik dengan mulah ayah mo. Dia duk mari sok mo rumah. Mulah ayah mo ni dia baik. Lepas tu Tok Nabi Allah Aimullah ni dia rapik dengan tok guru. Tok Nabi Allah Aimullah ni dia anak dia tu dia tak ngaji rumah kita tu 2-3 orang. Lepas tu dia baik dengan tok guru, lepas tu dia ada ilmu kebah. Satu hari dia lari tu baik pada kampung dia hidup Malaysia. Lepas tu tok guru dia tu dia nak oyak sikit cara ilmu kebah ni. Pok tok siwi berdiri masuk, bau tak menutup tu ilmu kebah tu. Dah. Lepas tu Nabi Allah dia lari pergi Malaysia ketika tu masalah demo adalah demo wak karu wak nyanyo kepada keluarga dia lari pergi Malaysia, pergi jumpa dengan seorang tok guru. Tok guru yo saat ni tu deh. Jalan atas tengah batas jalan mari kereta ludah 10 kapuh tepuh kapik gitu pong kereta pala kereta 22 t tu hancur. Tok guru yo tu baik pakai luar dalam. Tu jalan koh. Ni nak oyak ilmu kebah. Lepas tu jalan koh tu baik saat ni tu. Dah. Dia pergi jumpa. Lepas tu tok guru yo tu pelik. Orang lari mai lek ni hidup lek sana saat ni tu tok guru tengok ya ada dah mari dalam royak teh dia mari bisik ke ya ada orang satu orang nak mai temu ngamung orang bek ni rupa lagu ni rupa parah macam ni satu hari kita temu sungguh tok guru dia tu. Apabila kita temu dia cerita mau pergi tidur mau ya satu malam belum nak Syam lagi nak Syria lagi pergi tidur mau ya habis 20 juta atas bukit Ailiper. Mau biasa duduk dengan puak ni. Lepas tu orang demo ni dia baik dengan orang tua mo. Dia biasa mai duduk terima kat orang tua mo tu banyak juga lah. Lepas tu dia katanya tok guru saat ni tahayatullah mun tahu dak makhluk Tuhan paling baikkan kali gapo dia. Makhluk Tuhan hak paling baikkan sekali gapo dia mun tahu dak. Ya tahu paling baikkan sekali dia kata makhluk Tuhan paling baikkan gapo dia? Gajah. Dak ya dah. Rimah dak paling baikkan. Dia kata mu nak tahu dak makhluk Tuhan hak paling baikkan paling sakit sekali ialah api neraka.
Dah. Api neraka dikata makhluk Tuhan yang paling baik sekali, paling bisa sekali, paling apa sakit sekali. Tapi aku nak uwi ilmu kemung ni bukan sekadar kata makhluk api neraka ni tak makan. Benda besi-besi semua tu ada kena kecek. Makhluk paling baik api neraka dia tak makan. Benda besi, benda apa ada nak kecek. Pahya pun mai amalan tu tuk rupa wi dia. Ya pun klik wa amma. Dah. Ya temu klik wa amma ni dah amma kulhu 1000 nah. 1000 satu waktu, 1000 5000 pun nak. Tuk wi atau. Dalam sehari pun nak 5000. Mungkin wa amma satu waktu 1000 sampai 5000. Kalau mu wa amma hak ni makhluk hak paling baik paling sakit ni tak makan. Api neraka tak makan, tak ada nak kecek dah peluru-peluru ni. Ya dah wa amma tu ubsad dah dalam masa 41 hari tu nak temulah dengan ujian ke apa itu ini nak ujian kok tu kok ni nak adalah. Dah nak adalah ujian di mutak ni tu nak berlakulah benda-benda hak basic ujian tu. Ya apa wa amma tak ada cukup 40 hari kena boleh 250,000. Tak silap ingatlah tu. Pas malam 41 tu walik ke guru nak mai royak ke mu. Ya wa amma, bawa wa amma. Bawa nak turun di jalan Amla tu minih likong bes. Minih likong. Likong kata dia tu 5 orang. Minih tu tahu apa kereta. Bede situ. Apabila bede baju ni tak boleh mix sikit habuk, hacur bericing. Tak ada besaning pun tak hacur. Hacur bericing. Tapi tubuh tak ada jadi rana. Tubuh tak ada jadi rana ni. Tapi bedeh lah, bedeh. Ya tahu kita tanya tahu sakit tak ya tahu bedih gitu. Tahu ya nak tak? Tahu tak ada belah. Oh nak buat amal kita ni tak ada kita tak ada nak jadi kedebel lah. Kalau nak wis lalu dah. Tak usah. Tak ada kita nak tanggung tak ada. Lepas tu pun nak debel boleh. Kalau buat amal 5,000 sehari tapi ya ada cara ya. Ada cara ya. Tapi orang panggil tak ada kita nak tanggung, tak ada kita nak jadi tok guru kan bakal dia 5,000 sehari. Teruk juga ni. Quran tu pun kada baca tak baca dah kan. Ni keluh kau pofot duk tunggu kubur tah kubur tu. Keluh belik weh pun buih muluh-muluh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kada wasab tu tanda tu kada tukar buih muluk-muluk. Ni orang panggil amalan keluhu 5,000 sehari. Sebab tu kalau orang baca keluhu 70,000 tak hadiah kat orang makna fidak dia daripada api neraka, Tuhan selamat dia daripada api neraka. Patut amalan ni, amalan anak panah tak makan, pedai tak makan ni dan tiada mencampai akan dia. Tak sapa dia daripada seteru. Seteru tak sapa. Kalau seteru nak masuk rapik tak ada masuk. Ni sebab tu ibu bapa sebab tu kena ada kakah-kakah dalam tek. Nikah dan motor kahwin ada kakah dalam perut ngatai. Tu kakah dalam lain. Kakah dalam tu biar-biar pada belaka dia makan je ada lek dalamnya. Kakah dalam ni murah dengan ilmu dan amalan tu. Apabila kita ada amalan macam ni, benda-benda pesen ni dia tak masuk rapik. Kalau seteru tengok wasal moh halau dah. Misalnya dia niat tak mau nak kena kita, tengok mata kita pak, tengok tubuh kita pak, berasa sengih dengan diri, ngokok dengan sendiri, berasa lemah dengan sendiri. Kalau kita orang ada amalan, ada pagar tubuh, ada pagar di dalam tubuh badan kita, maka kita saat ni tun seteru-seteru nak masuk mudah-mudah ya payah. Tengok sepuan Nabi tu lah orang likung nak bunuh dia, malaikat Jibril hajar apa waja'alna kan mimba ini aidi malaikat saat itu suruh Nabi baca, Nabi pun siup pasir pergi depan pakak jenera habis. Sebab tu jangan duk jada sangatlah. Ni jada apa sakit baru cari baba dia. Kalau tak sakit tak carilah baba ni. Daripada seteru sewaktu yang dibenci dan tiada mengena akan dia, tak mengenakan dia, apa? Pedih. Tak berasa pedih. Kalau kena peluru tak pedih, kalau kena pedih tak pedih, kalau kena tiket tak pedih kalau ia amal ni. Dan tiada mati selama ada ia, tak matilah ia, tak mati ni membaca akan dia. Selama mana ia boleh baca maka ia tak mati. Maka jika dikehendak oleh Allah akan sampai takdirnya, nescaya dilupa akan dia pada baca. Sekat itulah panjang. InsyaAllah kita sambung semula dah ayat-ayat tu. Tak baca ni sikit. Allahu Akbar. Nah.
Ilmu tu banyak hak Tuhan tapi wa amal we kenalah. Siapa yang nak gapo je jadi go tolok ke zaman dulu ya wa amal ilmu apa we? So ilmu pelak, ilmu pala tai. Biasa dengar tak? 40 hari tak boleh jumpa dengan orang duduk dalam hotel dalam getah. Lepas tu tak jumpa dengan orang. Pagi-pagi dia ambil pala tai ya gite. Dia lama tubuh dia. Tak ni pas maya pun najis saja. Dia panggil ilmu pala tai. Biasa dengar tak? Waktu ambil pala cerita lu minggu ni sambung semula. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahui kamu bahwasanya takluk qabdah itu ialah dengan kita putus tilik daripada dalil-dalil dan janji-janji dan juga taksih iradat pada mana sebelah. Tu mana kata kita duk bicarakan masalah kudrat, maka kudrat ia ada dua khijai yang besar-besar. Tugas dia makna tutup dia selain pada tutup dia nak ada di zat, ia ada tutup benda lain, yakni tutup nak mengadakan alam daripada tak ada kepada ada, daripada ada kepada tak ada. Maka takluk kudrat, khija kudrat, tugas kudrat tu besar-besar dua. Yang pertama khija dia yang namanya takluk gantungnya bahasa suluhi qadim, dan yang kedua takluk tangjizi hadis. Nah, kemudian dalam takluk suluhi itu ia ada terbagi pula takluk qabdah. Saat ni siapa 7 dan 8-nya. Kemudian dia kata sini, ketahuilah kamu, muka 18 bawah we. Ketahuilah kamu, tahulah oleh kamu hiya tullabal ilmi, wahai orang-orang yang belajar ilmu. Ni tak yahdi kita ni. Tak yahdi. Tak yahdi katanya dia mau biasa tanya dia, duit reba boleh hangkai dak ya atas duit anak ni? Dia duk ngajahin lasa. Dia kata apa tak boleh makan, tapi dia tahu tak boleh makan lah kalau duit kecil lekat tekak duit kertas ngoklah sikit. Dia kata ni mula tak yahdi. Tuai kita ni biasa gerak sekian selabu di amo giduk dala tu mula-mula dah tak ada cukup 40 amo giduk ngaji pondok haji weh, pondok baju haba haji weh di Langah. Pada tahun tu juga mula tak yahdi tok ni, tok takribul ikhwan mati, lebih kurang hampir-hampir 30 tahun dah. Tahun tu amo masuk dala baru cukup 40, lepas tu giduk di pondok Langah, pondok haji weh, tok pakai semelah. Giduk ngaji situ kali dengan babo min nipis kulit, kita budak lagi masa tu. Pada tahun tu juga tengah hari pi mukluk dak yahdi mati. Mula yahdi mati. Lepas tu yahdi ni kalau duduk Mekah dulu dia panggil purung getah. Fak tu gelar dulu purung getah. Kalau baballah ni gebung orang panggil gelar apa? Orang gelar rimah. Kalau mulah tok dala ni kalau misal wabasing ni orang gelar apa? Ular sawo. Ni fak tok paki yang mai dulu tok yang mai duduk Mekah gelar. Kalau yahdi ni dia menggelar purung getah. Dia dengan gapo pak dak royak tu duk lekat lepala ya. Pas yang ngaji pelik pada orang. Dia duk bucu tu, pas yang ngaji tu dia buka nampak putih ya. Dia biasa rebun lah yahdi ni. Dah yang ngaji pak dia buka kan ya, pas tu fuah duk ngaji pak tengok ke putih dia lah. Yahdi tak yahdi untuk mak kode ni weh. Dia buka putih kawan tengok nampak kelak. Pas dia mau ngaji dia perhati ke putih ya. Apa tu orang sudah ngaji di pada pak tu. Demo tak ada nak perhati hak pada duk suruh duk perhati ke putih ya, nak tengok kamu yang tinggi dah jaga ngaji. Duk buka pada mata jadi ngotot kode ni nampak klik lak ni. Apa tu orang pak? Ya demo tak pahal hak tak ya apa hak ni. Hak pada duk suruh di dalam bakurah dan apa, demo duk gaduh tengok dia, tapi ya kamu yang ada tak sewi demo deh hak pada suruh duk gaduh dengan putih ya tu. Nak tanya ya dah tu orang. Ni orang panggil gelar dia tu tak yahdi ni purung getah. Gapo hak pada royak ia lekat. Gapo hak pada royak ia lekat. Kalau masa kita tok dala dulu, orang hak rapik dengan tok dala, tok pala puas hati jawab mula sebab Allah tok ngapa? Bab Allah sarah. Sebab tu panggil si bawah di dala. Tok si bawah orang aling di dala. Kalau misalnya tok dala tanya masalah ngapa mata alfiah ngapa mata, tanya orang tu, tanya orang ni. Allah cuba menjawab sikit masalah dalil alfiah kata ana. Bab Allah pun menjawab wajurrabil fathati ma la yang sarif malam yudaf au yaku ba'da ar-radhi. Tu dala bau puas hati.
Kalau orang lain jawab tak puas hati, supaya agak pada Mekah. Kalau orang lain jawab tak hati, Qadir mu cuba jawab sikit. Itulah. Ni tuan kita ni. Kama dia kata ketahui oleh kamu bahasa takluk qabdah, yakni takluk dalam genggamnya Allah Taala ialah dengan kita. Duk takluk kita, duk genggam kita, duk retah kita. Dengan kita tu putus tilik. Dengan kita jangan duk pandai lah. Tuan hantar bahasa Arab biqat'in nazar. Dengan kita putus tilik, jangan duk tengok daripada dalil-dalil. Jangan duk tengoklah kepada dalil-dalil tu. Jangan duk tengok pada dalil Quran. Tak usah tengok dalil Quran, dalil hadis. Dan janji-janyi. Janji Tuhan royak dalam Quran gitu. Kamu putus tilik macam kita tak. Tuhan royak dalam Quran tu nak Allah menjadikan langit jadi bumi. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan syurga. Pas syurga saat ni tu khalidina fiha, kekalnya syurga. Tapi asal semua benda tu orang panggil takluk daripada tak ada kepada ada. Lepas tu mengaku syurga kekal, itu Allah Ta'ala memperkekal. Jangan dok tilik lah pada Quran hadis dan Quran. Quran dan hadis. Dan janji-janji Allah jangan dok tengok. Dan juga taksih iradat, jangan dok tengok kepada taksih dan menentu iradat pada mana-mana sebelah. Kadang-kadang iradat tu budak le perut ni. Misalnya kita bining, patut bining orang tina kita perut besar. Apabila orang tina kita perut besar, iradat nak menentu lek mana. Siapa yang jadikan anak le perut jadi benih ni, nampak dok gerak le perut bining kita ni. Kodrat menjadi, kodrat menimbul. Tapi siapa dia menentu kata jangok ke huduh? Jangok huduh tepok ke tak tepok, deka ke tak deka. Hak ni bukan hijau kodrat. Ini bukan dagingnya tugas saya kodrat. Hak menentu jangok ataupun masalah huduh, kaya ataupun sesak, hak ni iradat yang menentunya. Yang menjadi sebuah misalnya kita kata kereta sebutin waktu bik padi tu necang suku. Necang suku waktu bik podi ngataya apa gitu ni. Masalah nak berjangokkan bocak tu cak ni, yo necang cak suku pula. Tu. Wallahu a'lam. Bahasan terjemah Melayu segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani gapo sifat ma'ani we? Yakni sifat yang bahasa ada, lagi pula ada sungguh. Sifat ma'ani ni orang panggil sifat yang bahasa ada, lagi pula ada sungguh. Ma'ani Allah qadim, ma'ani kita tak qadim sebab kita baru. Mana ma'ani kita ni? Mata kita ni. Orang panggil ma'ani ni. Ma'ani tak? Ma'ani mata kita ya ada dua, ada mata putih dan mata hitam. Dalam mata hitam kita tu heboh apa boh. Ni, mata hitam itu ada boh. Patu boh ni selama mana ia boleh tilik, selama mana ia tak punah, kita boleh tengok benda depan kita. Ni orang panggil ma'ani apa? Ma'ani bagi makhluk. Telah kamu tahu bahwasanya sifat ma'ani itu ialah terkena kepada perkara-perkara yang ada, ia perkara-perkara yang ada pada Tuhan kita Jalla wa Azza. Nak royak kata sifat ma'ani bagi Allah ni satu perkara yang ada di Allah, seperti sifat pelihat di Allah, sifat pendengar di Allah, sifat apa dia penghidup di Allah, sifat ilmu dan kalam ni orang panggil benda-benda perkara yang bahasa ada, lagi pula sungguh di Allah. Kalau Tuhan bukakan dinding, Allah Ta'ala bukakan hijab, maka nescaya kita boleh tengoklah sifat pelihat Allah, nescaya kita boleh kelihlah sifat pendengar Allah. Nak ayat kata perkara yang ada sungguh dan ada di Allah Ta'ala kalau Tuhan itu buka dinding, yang ialah asal, yakni pokok bagi takluk pada sifat yang bertakluk. Nak rakyat kata sifat yang bertakluk, asal dan pucuk dan pokok bagi sifat yang ada pesing kerja, pesing ada dagingnya, pesing takluk ni, yakni ketentuan dan khususnya bagi sifat-sifat ma'ani. Ada sifat yang lain daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, hak ni tak ada takluk ni. Wujud ada takluk tak? Tak ada nak rakyat takluk. Nak rakyat kata sifat ada, yakni diri ada Allah, kemudian diri ada Allah takluk, tak ada takluk. Faham lah ibu apa? Sifat nafsiyah bagi Allah tak ada tempat gantung ni.
Tak ada kerja. Cumanya sifat ni adalah ia, berdirilah ia di zat Allah. Maka diri sifat tu duk tutup pada benda lain daripada ada dia di zat. Tak dah. Semata-mata ada dia di Allah. Dengan sebab ada dia ni lah boleh kita tahu kata Allah Ta'ala tu ada. Supaya ada kita boleh kata oh zat dia ada weh. Dengan sifat tu. Kemudian sifat lain daripada ma'ani, dia tidak bertakluk dan tidak bergantung dan bertamak kepada benda-benda makhluk ini. Asal dan usul bagi bersifat yang bergantung dan bertamak ialah sifat-sifat ma'ani. Maka hamba sendiri telah dapat pesaka daripada yang tua-tua. Yang tua tu siapa? Ya tok guru lah. Kerana pula tak payah di kita yang ngaji kepada Pak Doi. Pak Doi Mekah ni asal orang mana? Asal Bandar Raya. Tahu tak ibu apa? Tak payah di orang Selabu di. Maka tok guru dia Tok Bakuratul Amani. Orang mana? Orang Bandar Raya. Fok khamak-khamak aja ni. Tok nenek demo ni orang khamak saja fok boleh latu qadar ni. Patut Pak Doi ni dia sepupu dengan Syekh Ahmad. Siapa dia Syekh Ahmad? Yakni Tok Faridatul Faraid Syekh Muhammad bin Muhammad Zain. Syekh Muhammad bin Syekh Ahmad bin Muhammad Zain ini sepupu bagi Pak Doi. Kerana ayah Syekh Ahmad dengan ayah Pak Doi ni dua beradik. Tok Faridatul Faraid lepas tu dia kata aku ambil pesaka ni daripada yang tua-tua. Apa yang tua baca tu bukan yang tuha-tuha tu. Yang tua baca tu. Namun kita baca telah dapat pesaka daripada yang tuha-tuha. Bukan tu. Yang tua-tua tu. Siapa dia murad yang tua? Yakni daripada ulama-ulama yang sabit sebelum daripada kita. Telah dapat pesaka daripada yang tua-tua bahwasanya pencedera yang 5 pada kita itu orang tua kita panggil pendengar, pelihat dan pecium dan pekecak dan penyetuh. Mana pencedera yang 5? Ni pencedera 5. Bahasa Arab panggil ihdal hawasi al-khamsi, yakni pencederaan yang 5. Mana cedera 5? Kau dia hak duk gi kita orang tua panggil pendengar. Ni sifat pendengar. Boleh dengar. Kita ada sifat anak telinga dalek, kita boleh dengar. Maka anak telinga dalek orang tua panggil pencedera. Salah satu pencederaan 5 ini pendengar. Dan pelihat ni butir mata kita ada anak mata dalam, ada bu dalam, dia panggil pelihat. Dengan sebab ada anak mata ni lah boleh kita lihatkan satu benda. Dan pecium, apa pecium? Hidung kita ni. Hidung ni orang panggil satu alat yang Allah Ta'ala jadi boleh kita siung kata benda ni bau sedap, bau tak sedap, maka pecium kita ni. Apa? Hidung kita. Dan pekecak, apa pekecak? Lidah ni. Sebab tu dia panggil lidah mapuh tak rasa tu. Pedah ke masing sebab lidah yang mapuh. Lidah yang mati. Kemudian ni orang panggil salah satu pencederaan bagi makhluk. Dan penyetuh tangi. Tangi tak ada rasa apa kebah bih dah weh. Pegai apa tak ada rasa, kata licin dan pula kasar dah kan. Tu. Maka dengan sebab ada pendengar boleh kita mendengar. Demikianlah sekat tu dulu. Kemudian kata wallahu a'lam.